Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas PDPR untuk pendidikan Islam tingkatan 5. So, Ustazah sambung lagi pelajaran ke-12 bidang fiqh di bawah tajuk perkahwinan siri yang kedua, terbahagian kedua dengan subtopiknya 4.26.5 golongan wanita yang haram dikahwini. Baik anak-anak, tanpa melengahkan masa, kita terus pergi kepada siapakah golongan wanita yang haram dikahwini. Saya kategorikan dalam Islam, kategori ini terbahagi kepada dua, iaitu haram selama-lamanya dan yang kedua haram sementara. Haram selama-lamanya maksudnya sampai mati pun kita tak boleh berkahwin dengan mereka-mereka itu. Dan haram sementara maksudnya sementara sahaja. Dan apabila perkara yang disyaratkan haram tadi selesai, maka akan selesailah, akan dibolehkanlah berkahwin selepas itu. Baik anak-anak, mari kita saksikan siapakah golongan wanita yang haram dikahwini selama-lamanya. Pertama ialah disebabkan oleh keturunan, yang kedua disebabkan oleh penyusuan dan yang ketiga disebabkan oleh persemendaan. Ada 3 kategori golongan wanita yang haram dikahwini selama-lamanya. Siapakah mereka? Mereka ialah disebabkan oleh keturunan, disebabkan penyusuan dan yang ketiga disebabkan oleh persemendaan. Okey. Baik, kita lihat bagaimana haram disebabkan keturunan. Siapakah mereka yang diharamkan disebabkan keturunan? Pertama ialah ibu kita, nenek dan ke atas, tok kita sehinggalah nyang apa semua dan ke atas nyang nyuk apa semua tu haram dikahwini. Yang ketiga anak perempuan. Anak perempuan kita tak boleh dikahwini untuk selama-lamanya. Cucu perempuan kita juga begitu, haram dikahwini untuk selama-lamanya. Yang kelima, adik-beradik perempuan seibu sebapa atau sebapa sahaja atau seibu sahaja juga haram dikahwini. Yang keenam, anak perempuan daripada adik-beradik lelaki atau adik-beradik perempuan sama ada seibu sebapa atau sebapa sahaja atau seibu sahaja. Okey, anak perempuan daripada adik-beradik lelaki atau adik-beradik perempuan ni maksudnya anak saudara kita. Yang ketujuh, ibu saudara dan yang ke-8, nenek saudara. Jadi ini adalah 8 kategori yang haram disebabkan oleh keturunan. Baik, seterusnya ialah haram disebabkan penyusuan, iaitu menyusu badan, ibu susuan, walaupun mereka ini adalah bukan orang yang melahirkan kita, tapi mereka menyusukan kita dengan 5 kali kenyang, maka dia haram dikahwini oleh kita. Iaitu pertama, ibu susuan. Ibu susuan, ibu yang menyusukan kita. Yang kedua, ibu bagi ibu susuan dan ke atas, maksudnya mak kepada ibu susuan kita lah, nenek susuan dan ke atas nenek, tok, nyang, nyuk dan ke atas lah. Ibu bagi bapa suami ibu susuan, maksudnya suami ibu susuan kita tu ada mak. Jadi mak dia tu pun tak boleh nikah dengan kita untuk selama-lamanya. Yang keempat, anak-anak ibu susuan, maksudnya anak-anak dia jadilah adik-beradik susuan kita. Yang kelima, adik-beradik susuan di sini ialah mungkin ibu susuan kita tadi tu menyusukan bukan saja kita tapi beberapa orang lagi selain daripada kita. Termasuk anak dia, anak beberapa orang lain yang juga kita tidak ada hubungan sebenarnya tapi kita menjadi adik-beradik susuan disebabkan dia menyusukan mereka-mereka itu. Maka jadilah statusnya adik-beradik susuan dan adik-beradik susuan tadi haram dikahwini oleh kita. Yang keenam, anak saudara daripada adik-beradik susuan. Anak saudara dia juga daripada adik-beradik susuan, maksudnya adik-beradik susuan ini ada anak. So anak saudara dia juga tidak boleh berkahwin dengan kita. Yang ketujuh, adik-beradik ibu susuan. Maksudnya siapa? Kalau kita lelaki, mak saudara ataupun mak saudara susuan tak boleh nikah dengan kita. Kalau kita perempuan, adik-beradik lelaki dia, ibu susuan tadi tak boleh nikah dengan kita. Tu maksud adik-beradik ibu susuan. Yang ke-8, adik-beradik bagi suami ibu susuan. Maksudnya adik-beradik bagi suami kepada ibu susuan kita tadi juga tidak dibenarkan berkahwin dengan kita untuk selama-lamanya. Maka itu adalah 8 kategori haram disebabkan penyusuan. Baik, seterusnya ialah haram disebabkan persemendaan. Persemendaan ini bermaksud haram disebabkan oleh hubungan perkahwinan. Seperti pertama,
ibu tiri dan ke atas. Maksudnya ibu tiri, nenek tiri dan ke atas. Ibu mertua disebabkan oleh nasab, keturunan ataupun disebabkan oleh susuan itu sendiri maka juga haram. Anak tiri apabila ibunya telah disetubuhi. Anak tiri haram disebabkan persemendaan. Syaratnya ibunya telah disetubuhi. Maka haramlah selama-lamanya. Tapi sekiranya ibunya tidak disetubuhi oleh bapa tirinya maka dibolehkan untuk berkahwin dengan anak tiri tersebut. Yang keempat, menantu perempuan dan ke bawah. Menantu perempuan dan ke bawah maksudnya menantu perempuan dan ke bawah ni anak, cucu menantu apa semua tu tidak dibenarkan untuk berkahwin dengan kita selama-lamanya. Disebabkan apa? Disebabkan oleh persemendaan. Baik, seterusnya ialah golongan wanita yang haram sementara. Golongan wanita yang haram sementara ini ada beberapa kategori. Pertama ialah mengahwini perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri dalam satu masa. Contohnya kita kahwin dengan kakak, tapi dalam masa yang sama kita nak juga pada adik. So kita kena ceraikan salah satu. Dia tak boleh kahwin terus dua beradik. Maknanya selagi dia tak menceraikan kakak, dia tak boleh kahwin dengan adik macam tu. Yang kedua, perempuan yang masih isteri orang. Walaupun kita suka macam mana sekalipun isteri orang, tapi dia tetap tak boleh dinikahi selagi dia masih lagi isteri orang. Yang ketiga, perempuan musyrik sehingga dia masuk Islam. Contohnya kita suka kepada wanita yang bukan beragama Islam, tapi kita tak boleh nikahi dia selagi dia belum memeluk Islam. Yang keempat, isteri yang telah ditalak 3 sebelum dia berkahwin, kemudian bercerai dan habis tempoh iddah dengan suami baharu. Maksudnya kita dah ceraikan dia dengan talak 3. Kita tak boleh nikahi dia sementara selagi dia tak berkahwin dengan orang lain, kemudian selagi dia tak bercerai dengan orang yang dinikahinya itu, dan selagi dia tak habis tempoh iddah dengan suami barunya. Jadi kalau dia dah selesai bercerai, berkahwin, lepas tu bercerai dan habis tempoh iddah, suami yang lama tadi boleh berkahwin semula dengan isterinya. Okey, itu sahaja sebenarnya golongan wanita yang haram dikahwini. Boleh anak-anak? Itu saja untuk sesi kelas PDPR hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua dan sama-sama kita menjawab soalan latihan yang Ustazah akan kongsikan dengan anak-anak semua. Bye, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.